Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Uh, Nama saya Muhammad Rizwan Abdul Rahman, berusia 43 tahun, berasal dari Alor-Star Kedah dan menetap di Alor-Star Kedah. Okey, masih baru dalam trading, lebih kurang dalam 10 tahun sajalah. Okey, dan full time pun baru 5 tahun. Jadi perjalanan saya tu panjang sikit. Okey. Dan saya di sini hari ini nak berkongsi lain sikit daripada teknik. Sebab hari ini tadi Abang Rohi dah cover tentang teknik. Abang Omar tadi pun dia lebih tekankan tentang sedak-sedak yang berkualiti kan. Okey. Saya cuma nak bagi sedikit tips bagaimana untuk kita bermula dengan betul dalam trading. Sebab kebanyakan kita mengabaikan beberapa faktor yang sepatutnya kita tekankan. Sebab trading ni sebenarnya adalah lebih kepada preparation. Okey, lebih kepada preparation. Sebab kalau masa kita nak trade, baru kita nak tengok, baru kita nak agak apakah trend pada masa tersebut, kat mana nak entry, jadi kita akan lebih kelam kabut. Biasa tak buka laptop terus masuk post? Biasa buat kan? Saya pun biasa buat. Okay, tujuan saya di sini hari ini adalah untuk nak berkongsi supaya sahabat-sahabat semua tak mengulangi kesilapan yang sama yang saya buat dulu. Okay, dan tak mengambil masa yang terlalu panjang. Okay, saya 3 tahun yang pertama tak boleh withdraw. Saya tak malu nak cakap benda tu lah. 3 tahun pertama tak boleh withdraw. Okey, sebab macam-macam sebab lah. Sampai saya berhenti. Okey, berhenti trading. Saya stop trading selama lebih kurang 6 bulan. Okey, sebelum saya start semula. Ada tak di sini yang dah hampir give up? Ada tak? Tak apa, kita di sini sebenarnya nak berkongsi. Okey, saya rasa hold on sat. Jangan berhenti dulu. Okey, sebab dalam banyak-banyak bisnes, trading ini adalah yang paling mudah. Mudah dari segi mana? Overhead dia kurang. Betul tak? Apa yang kita perlu? Atau hari ini semua orang ada smartphone kan? Pun dah boleh digunakan. Yang kedua, kita kena ada line internet. Dan of course modal lah. Tapi kalau kita nak buka conventional business, ini bukan maksud conventional business tak bagus lah, jangan salah faham. Okey, itu adalah yang terbaik, tapi memerlukan modal yang lebih besar. Okey, memerlukan overhead yang tinggi. Kita ada masalah pekerja dan sebagainya. Tapi dalam trading, kenapa saya still berada dalam trading walaupun selepas 3 tahun tak boleh withdraw? Sebab saya boleh imagine, kalau saya boleh trade dengan konsisten, life saya jadi mudah. Mudah maksudnya dari segi, especially dari segi masa. Okey, kita ada kelapangan masa. Dan saya tak perlu nak deal dengan kerenah-kerenah yang ada. Sebab sebelum saya full time, sebenarnya saya dalam sektor industri di kilang. Okey, kerja kilang ni, apa orang sini ada kerja kilang tak? Ada. Okey, faham kan macam mana life kita? Okey, kadang-kadang 24 hours on call. Jadi kebebasan dari segi masa tak ada. So di sini dalam bidang trading, sekadar nak mencari kekayaan, kita tak perlu pun dalam bidang trading. Sebab banyak lagi bidang lain yang boleh memberikan kita kekayaan. Dekat sini pun of course ada millionaire dari berbagai bidang. Betul tak? Tapi kalau kita mencari kebebasan masa, insya-Allah ini adalah bidang yang kita boleh pilih. Tapi saya suka ingatkan, berapa orang dekat sini yang dah full time? Yang dah full time. Okey, 1, 2, 3, 4. Okey, cuma sebahagian kecil lah. Yang lain masih lagi part time. Okey, jangan berhenti kerja dahulu. Kenapa saya cakap macam tu?
trading adalah satu perjalanan yang agak panjang. Okey, kita tak boleh expert. Walaupun kita attend satu-satu kursus tu selama 2-3 hari ataupun seminggu, balik terus nak expert, tak boleh. Sebab banyak benda yang kita perlu buat. Banyak homework yang kita perlu buat. Okey, walaupun kita dah identify setup-setup tadi yang Abang Umar dah bagi, kita dah identify setup-setup yang berkualiti, tapi masih lagi kita perlu buat apa? Buat homework. Kena buat backtest. Kena buat backtest. Berapa orang kat sini yang buat backtest? Okey. Apa tujuan kita buat backtest? Confirmation, practice, ya, yakin. Selain pada tu, apa tujuan kita buat backtest? Satu, kita nak dapat kefahaman, betul tak? Apa setup yang ditunjukkan tadi. Selain pada tu, okey, berapa lama duration kita nak buat backtest tadi? Tempoh berapa lama? Sebulan. Paling lama buat backtest berapa lama? Siapa yang buat backtest tadi? Ada yang buat setahun tak? 12 bulan? Ada? Sebab market sentiasa berubah, betul tak? Okey, trending, lepas tu ada sideways kan? Lepas tu ada trending balik, betul tak? Kalau kita ambil tempoh yang terlalu kurang, kemungkinan, katalah kita ambil 3 bulan, mungkin dalam 3 bulan tadi market tengah trending. So entry dekat mana pun, kalau ikut trend masa tu, kita akan profit, betul tak? Kalau ikut trend lah. Kalau lawan, of course akan ada masalah lah. Tapi kita belum backtest di sini. Jadi kita tak dapat clear picture, betul tak? So backtest tadi, selain untuk dapat kefahaman, kita perlu dapatkan statistik. Kita nak tahu statistik win, loss, or break even. Kita nak dapat winning percentage. Sebab kena ingat trading is about probability. Saya nak stress sikit dekat sini. Okey, walaupun kita ada setup yang kita tengok tadi yang cantik kan, chip kita balik buat backtest, pastikan berapa persen kalau kita ambil setup tu tadi. Tak ada lagi setup teknik yang 100% boleh bagi profit. Ingat tak ada setup yang boleh bagi 100% yang akan profit. Pasti akan ada yang loss. Pasti. Sebab tu dalam trading, risk management adalah sangat penting. Berapa persen risk yang kita nak ambil per trade? Berapa persen? 5%. Okey, by law, by standard, kalau boleh bawah daripada 2% per trade. Okey, sebab apa? Especially kalau intraday trader. Satu hari kita trade sekali, kita risk 2% kan? Kalau 20 hari, kita risk 40%, betul tak? Kalau dia tak ada, akan semua kena stop loss. So kita ada lagi 60%. Tapi kalau kita ambil risiko 10% per trade, 10 kali kita dah habis account, walaupun kita ada stop loss. Jadi penting kita kena identify kita punya winning percentage. Tapi sebelum kita buat backtest, apa yang kita perlu ada? Tadi kita belajar tentang teknik, betul tak?
Ada berapa jenis entry tadi? Kita ada extreme kan? Lagi kita ada MHV. Yang ketiga kita ada re-entry. Yang mana satu kita nak ambil? Confirm. Nak ambil re-entry. Yang lain tak nak ambil? Ambil juga. So kena define. Ataupun apa lagi yang keempat? Combination kan? Kan tadi Abang Rohi ada tunjuk combination, REM, RRE, REE, multi time frame. Betul tak? So combination, multi time frame. Sebab di sini kalau kita tengok, kalau kita ambil setakat ni saja ada 3 entry. Kita define tak time frame mana kita nak trade? Kalau kita tak define time frame mana kita nak trade, ada berapa time frame semua dekat kita punya chart? Berapa time frame? Okey. So kalau 9 time frame kali dengan 3 setup, jadi berapa? 27. So kita nak backtest semua ke? Saya nak buat satu backtest di H4 selama 30 bulan untuk 8 pair, asal macam nak termuntah. Satu time frame sahaja dan satu setup saja. Sebab saya nak dapat full statistik. Jadi kena pilih time frame mana yang kita nak ambil. Tapi sebelum memilih time frame, kita kena identify dulu kita ni trader jenis mana. Okey, sebab tu dalam syllabus kita hari ni memang tak sempat nak cover semualah. Okey, saya kata tadi forex is about preparation kan. Ada tak praktis menembak 2 hari lepas tu pergi medan perang? Ada tak? Kalau pergi jadi macam mana? Chances untuk dia survive tinggi ke rendah? Rendah kan? Tapi kalau dia dah cekap menembak, okey, dihantar untuk pergi berperang, dia boleh survive tak? Boleh Tapi kalau peperangan tadi berlanjutan selama untuk satu tempoh yang agak panjang, dia boleh survive tak? Dia ni pandai menembak je. Boleh tak dia survive? Tak boleh kan? So dia perlu ada fitness. Betul tak? Kalau tak fit boleh tak dia bertahan? Tak boleh kan? Kalau dia dah ada fitness dan dihantar ke medan pertempuran, katalah hantar satu batalion, agak-agak dah ada fitness, apa menembak pun dah cekap. So chances dia untuk menang peperangan tadi tinggi tak? Tinggi tak? Tinggi Tapi kalau dia hantar tadi satu batalion tapi berdepan dengan tanker, boleh survive? Agak-agak boleh survive tak? Bawa M16 tapi berdepan dengan tanker, so apa jadi? Mati juga kan? Sebab tu penting dia kena ada kesemua elemen. Dalam trading ni dia tak boleh ada satu elemen sahaja. Teknik memang penting. Kalau tak ada teknik, benda lain tak boleh buat. Tapi adakah teknik sahaja mencukupi? Adakah teknik sahaja mencukupi? Cukup tak? Dia perlu campur dengan elemen-elemen yang lain. Sebab tu dalam peperangan pun, selain daripada dia ada squad yang terlatih, dia perlu ada risik, betul tak? Dia nak tengok kekuatan musuh untuk dia nak rancang dia punya strategi kan? Betul tak? Baru chances tadi tinggi untuk
dia nak menang dalam peperangan tadi. Kita dalam trading pun sebenarnya kita berperang. Kita berperang dengan market. Setuju tak setuju? Setuju tak? Setuju Dia ibarat main bola. Kita duduk di pasukan A, kita nak jaring gol belah mana? Sebelah sana kan, untuk pasukan B, betul tak? Tapi pasukan B pun dia ada intention yang sama. Dia nak jaringkan gol di sebelah sini. Jadi maksudnya dalam trading kita ada buyer, kita ada seller. Setuju? Sebab tu ada graf kita naik dan turun. Dalam kita buy ada orang sell. Dan kita adalah retail trader, bukannya market mover. Even bank yang dump lot size yang besar-besar tadi pun, dia masih ada risk management kan. Dia ada stop loss. Betul tak? Kalau tidak, secara logiknya dia dah ada trillion of dollar, billion of dollar, dia boleh tak conquer market? Sepatutnya dia boleh kan? Tapi dia pun tak boleh nak tetapkan everything. Kalau tak, of course bank nanti dia ambil duit semua, dia lungguk dalam forex, dia trade forex sajalah. Dia tak diversify dia punya business. So kita pun kena berfikir macam tu juga. Kita retail trader, kita nak ikut. So kena ada goal setting. Okay, buat satu goal setting untuk satu tempoh yang panjang. Bukan saya nak cakap kata kita tak boleh sukses dalam masa yang singkat, boleh. Tapi dia ada sistem, ada cara dia. Okay, selepas kita dah belajar teknik, kita kena buat beberapa perkara. Sebab kesilapan kita dalam proses yang saya dah identify, kita ada 8 proses keseluruhan. Yang pertama kita belajar, kita mencari ilmu. Itu apa yang pertama kali kita buat. Contoh sekarang ni, hari ni kita belajar BBMA. Kita kenal teknik, kita tahu setup mana yang kita nak buat. Perkara yang kedua kita kena buat, ada lagi. Tapi kita selalunya pergi ke yang number 7. Number 7 tu apa dia? Live trade. Itu masalahnya. Lagi 5 in between kita dah tinggalkan. Sebab itu yang saya nak kongsi. Benda ni saya buat. Saya buat mistake tu. Sehinggalah saya identify dan saya fix the problem. Saya buat step by step dan alhamdulillah, okay, saya boleh berada di mana saya berada sekarang. Okay, taklah berjaya sangat, bolehlah sikit-sikit, tapi boleh untuk survive. Okay, jadi penting kita kena set goal. Okay, 3 tahun pertama, 3 tahun kedua dan 4 tahun seterusnya. Ini berapa tahun nak tetapkan ni, masing-masing boleh buat sendiri nanti. Okay, set medium term goal. Okay, saya tak sempat nak ulas everything sebab masa kita singkat. Okay, saya cuma go through sekali lalu saja. Okay, kalau nak jadi FTT, pastikan, okay, pastikan kita konsisten at least selama 2 tahun. Okay, jangan lagi nak berhenti kerja, nak terus jadi full time trader. Okay, bagi konsisten at least 2 tahun. Dan daripada profit dalam tempoh tadi tu, withdraw 50%. Okay, 50% of the profit tadi kita simpan dan 50% lagi kita withdraw. Okay, untuk apa? Untuk nak buat saving. Bagi cukup at least 24 bulan salary. Okay, kalau gaji $1,000, maksudnya kena ada 24,000 sebagai saving. Sebab apa? Bila kita trade, ada masalah nak bayar komitmen apa semua, dengan duit trading tadi kita akan tertekan, betul tak? Tapi kalau kita ada 24 bulan saving tadi, kita boleh relax. Kalau tak ada setup, kita tak masuk. Tapi kalau kita tak prepare,
Tak ada setup di time frame H4, kita buka H1, betul tak? Tak ada H1, kita buka M30. Tak ada juga buka M15. Habis tak ada M1 pun dia buka. Padahal SOP dia tadi sepatutnya dia follow H4. Tapi kerana tekanan tadi tu dia dah deviate. So pastikan kita ada at least 24 bulan salary. Dan kalau boleh selesaikan, kalau tak boleh semua pun separuh daripada kita punya hutang. Tapi jangan pula sekali lagi pi buat loan ke apa-apa, lepas tu buat saving untuk 24 bulan. Jangan buat macam tu. Sebab kenapa kita nak ambil daripada, sebab kita nak judge kita punya performance. Daripada situ baru kita ada judgement, adakah aku ni qualified. Kalau kita tak boleh konsisten, beranikah kita nak jadi full time trader? Beranikah kita nak ambil risiko tu? Perlukah kita membebankan diri kita sendiri? Itu kita kena soal diri kita balik. Takkan kita nak ambil risiko tu kalau dah ada anak, ada anak isteri, ada hutang-hutang yang perlu dibayar. Okay, first day saya step in sebagai full time trader selepas 5 tahun part time, dan lepas saya konsisten, saya boleh grow daripada 1,000 to 30,000. Itu jadi capital saya bila saya FTT. Tapi disebabkan oleh saya tak buat benda-benda tadi tu, saya dah mula terbeban. Sebab apa? Sebab duit daripada trading lah nak bayar komitmen bulanan untuk anak-anak nak bersekolah. Tekanan tersebut menyebabkan saya consistently loss. Okay, daripada awalnya saya dah konsisten, dah boleh grow, sekarang dah mula drop. Dalam masa 1 tahun setengah saja, 30k drop ke bawah daripada 10k. Okay, sebab apa? Sebab emosi dah mula ambil alih. Okay, daripada situ saya stop trading dan saya keluar untuk berguru. Sehinggalah saya jumpa Abang Omar dan belajar BBMA. Saya ada teknik saya sendiri yang saya dah proven saya boleh grow saya punya account. Tapi dah Allah Ta'ala dah tetapkan ini perjalanan saya. Okay, saya fail. So saya keluar untuk berguru dan finally saya belajar BBMA. Dan Alhamdulillah dengan BBMA juga sejak daripada tahun 2013. Okay, saya boleh move daripada satu step ke satu step dalam trading. Okay, sebab BBMA ni cerita dia daripada dulu permulaan sampailah hari ni setup yang sama kita guna. Kita tak tukar setup. Okay, cuma diperhalusi lagi. Dan saya hanya menggunakan re-entry di H4. Selepas wujudnya CS arah yang kukuh di H4, saya start re-entry. Itu saja yang saya ambil daripada banyak-banyak setup. Tapi saya buat backtest banyak lah. Okay, sebab saya pernah buat backtest CS arah sahaja. CS arah ada dua kan? Ada dua, betul tak? Arah awal dengan arah kukuh. Agak-agak arah awal ni dalam masa 30 bulan 8 pair tu ada berapa? Agak-agak lah. Tak boleh agak. Okey, 8 pair selama 30 bulan. Okey, ada 2,873 CS arah awal. Saya intended untuk nak menggunakan CS awal ni untuk trade. So saya buat backtest 30 bulan 8 pair. Apa yang saya jumpa, hanya 33% sahaja dia punya
winning trade. Kalau saya tak buat statistik ni, saya terus guna CSA awal tadi, apa jadi? At the end, loss kan? Pernah tak di sini kita buat, kita trade ni hari-hari trade, tapi ujung bulan equal to 0? Biasa tak? Biasa kan? Ataupun loss. So apa kita buat? Kita tukar teknik, ataupun kita mulalah buat macam-macam lain. Tapi kita tak kaji kenapa kita lost at the first place. Tapi kalau kita buat statistik, kamu dah ada satu statistik on paper, dah menunjukkan accuracy ataupun winning percentage macam ni, kita nak guna tak CSR awal saja? Nak guna tak? Sebab on paper pun dah tunjuk very low winning percentage kan? So kita nak cari probability yang tinggi dalam trading. Kita ni nak kejar entry ataupun kita nak profit? Kita nak profit kan? Kalau sebulan entry 4 kali, boleh profit? Nak tak? Sanggup tak? Sanggup tak kalau sebulan trade 4 kali je? Sanggup? Betul ke? Betul ke sanggup? Betul sanggup? Saya rasa kot ramai tak sanggup kot kalau boleh tiap jam nak entry kan? Berapa persen sebulan yang kita looking for dalam trading ni daripada profit? Agak-agak berapa yang reasonable lah monthly? 20% okey, reasonable. Reasonable tak 20%? Reasonable lah. Kalau sebulan kita ada 100, sebulan nak buat $20 boleh buat tak? Boleh buat kan? Ramai boleh buat, betul tak? Kalau bahagi dengan 20 hari, maksudnya satu hari kita nak buat berapa? $1 je. Boleh buat tak? Agak-agak boleh maintain tak? Tapi kenapa bila account lebih besar tak boleh maintain 20%? Even 10%. Susah kita nak konsisten. Sebab apa jadi macam tu? 100 nak buat 20 semua pakai senyum ya. Kacang lah. Betul tak? Tapi bila big, kita tak boleh nak maintain. Sebab mungkin 20% tadi dicapai dengan satu kaedah yang tak menentu. Bila tak menentu, result dia pun menjadi tak menentu, betul tak? Setuju? So kita kena ada sistem. Kita kena ada satu sistem untuk kita nak trade tadi. Screen. Okey, kalau kita dah konsisten pun masa tu decide balik. Kalau perlu FTT baru FTT, kalau tak perlu tak payahlah. Okey, kalau rasa kita boleh trade sambil kita bekerja, baik ada dua income. Tapi kalau we are looking for time freedom, memanglah masa tu bolehlah nak berhenti. Tapi kalau nak cari duit saja, baik buat dua-dua sekali. Lagi relax. Okey? Masa kita belajar naik basikal, sama kan? Kita step by step. Tak ada terus kita nak merempit, betul tak? Tapi dalam trading, baru belajar sikit, terus nak masuk lot gajah, lot paus, lot dinosaur, semua ada full margin. Bukan tak boleh, boleh. Tapi ada cara dia. First maintain dulu. Lepas maintain, dah konsisten, dah faham betul-betul sistem kita tadi, baru kita ambil sikit daripada duit profit tadi, buat high risk ataupun medium risk. Betul tak? Ini tak, duit modal pun ada yang tu, skill pun tak cukup, lepas tu terus nak balun dia. Nak jadi apa, rempit? Tak boleh. Tak kena cara tu. Konsisten dulu, lepas tu baru kita increase kita punya risk. Jangan terbalik lah. Sebab ini bukan tempat untuk kita cepat kaya. Nak cepat kaya, confirm. Tak percaya, bubuh lah 1000, esok trade main ikut dan 3 hari clear. Betul saya cakap, itu pengalaman saya lah. Bukan saya kata kat siapa-siapa. Ni ada yang yang keluar daripada kelas pun kata, kelas lepas Cik Rizwan kata kat saya noh. Saya kata bukan, saya kata kat awak, itu pengalaman saya.
Tapi saya rasa setiap trader melalui proses yang sama. Okey, kita melalui proses yang sama. Okey, attitude kena betul. Okey, right mental attitude. Okey, kena pegang benda ni. Masa training bukan masa untuk kita buat USD. Masa training adalah untuk kita develop kita punya skill. Bila kita dah ada skill, insya-Allah USD tu akan datang sendiri. Sebab tu saya kata tadi penting konsisten. Macam mana kita nak konsisten, mesti kena ada satu sistem. Kalau tak ada sistem, memang apa-apa saja pun boleh jadi, dan mungkin by luck kita boleh buat profit. Tapi minggu depan, bulan depan kita nak repeat balik, kita dah tak pasti. Setup mana aku ambil tadi? Okey? Saya skip bab ni. Okey. Slow-slow buat. Kita tak perlu gopoh. Sebab tu saya kata bergantung kepada kita punya salary dulu untuk expenses. Guna akaun kecil dulu untuk develop. Pelan-pelan develop. Okey, akaun kecil. Okey, cuba maintain untuk satu tempoh yang kita rasa comfortable sebelum kita nak trade akaun yang lebih besar. Kita tengok dulu macam mana performance kita. Adakah kita consistently making profit? Loss of course akan ada, tak boleh lari punya dalam trading. Tapi adakah kita konsisten untuk satu tempoh yang panjang? Kalau kita dah konsisten, baru kita duplicate untuk akaun yang lebih besar. Sebab kita dah ada sistem. Okey, kita cuma nak apply balik kan? Kita nak apply balik sistem saja. Okey? Akaun kecil atau besar itu tak penting. Yang penting adalah kita punya skill. Saya pernah tengok ada orang 300,000 modal USD habis dalam masa yang sangat singkat. Okey, 300,000 bukan sikit duit. Okey? So kita duplicate balik sistem kita. Ini proses yang kita perlu lalui. Selepas kita teknik tadi, kita perlu identify adakah kita ni technical ataupun fundamental, ataupun combination kedua-duanya. Kena identify dulu. Dan kena identify juga adakah kita scalper, intraday, swing ataupun position trader. Itu dalam trading method. Dan trading system kita kena develop. Risk percentage, entry, exit. Okay? Dan yang paling penting adalah trading plan. Sebab trading plan ni akan kita gunakan day in, day out. Dan trading plan ni juga kita nak guna untuk kita buat backtest. Trading plan saya sentuh sikit kat sini. Okay? Trading plan wajib. Satu, bila kita nak trade, kita nak kena tahu apa? Trend. Okey, kita perlu tahu trend. Yang kedua, bila dah tahu trend, apa yang kita nak buat? Kita nak kena tahu di mana kita nak entry, bukan? Betul tak? Kita tak kejar candle kan? Yang kejar candle tu yang duk jadi problem. Okey, selepas tu kita kena identify di mana kita nak letak kita punya stop loss. Sebab risk management. Risk management penting. Kalau kita buat bisnes lain pun, kita ada buat planning kan? Berapa banyak risk yang kita sanggup ambil dalam bisnes tadi. Sama juga kita nak apply dalam trading. Okey? Dan yang terakhir adalah di mana kita nak take profit. Ini penting. Bila dah ada ini, baru mudah kerja kita buat backtest. Okey? Buat backtest dengan menggunakan SOP yang kita ada. Lepas buat backtest, kita ambil statistik. Daripada situ juga kita boleh buat forecast. Maksudnya kita dah tahu setup tadi, setahun berapa kali terjadi. Kalau setahun ada 52 kali, maksudnya seminggu hanya sekali.
Sebulan ada 4 kali. Jadi bila kita ada fokus, kita dah faham setup ni sebulan hanya 4 kali, jadi seminggu hanya sekali. Hari tu kalau kita tunggu tak ada setup, apa kita buat? Kita tak masuk kan? Kita tunggu mungkin besok, mungkin lusa. Sebab apa? Kita dah faham secara keseluruhan, statistik dah tunjuk kalau aku pakai setup ni hanya ada seminggu sekali secara purata. Dari situ mental kita dah ready. Tak ada lah kita nak masuk tak tentu pasal. Tapi kalau kita tak ada gambaran besar tadi, kita pun tak tahu sebulan jadi berapa kali setup, tak ada entry pun, tu saya kata tadi, tak ada H4 buka H1, tak ada H1 buka M30. Dia nak entry juga. Sebab apa? Sebab dia rasa dia kena entry. Sebab dia tak ada fokus. Kalau dia ada fokus, dia sanggup tunggu. Okey? Selepas ada fokus, baru kita pergi ke demo ataupun menggunakan simulator. Kalau tak mau demo pun nak real account, real lah. Tapi gunakan amount yang kecil. Sebab dalam waktu training, macam-macam you akan jumpa. Walaupun kita dah bagi setup yang kukuh. Sebab apa? Emosi tiap-tiap orang tak sama. Personality kita pun tak sama. Takkan kita nak entry macam yang Abang Umar tunjuk tadi tu, berlayer terus lepas kelas. Tak boleh kan? Kita kena ikut sistem, kena ikut step by step. Balik buat benda-benda ni. Yang 5 part yang kita tinggalkan ni, nombor 2 sampai nombor 6 ni dulu. Ini yang selalu kita tinggal. Kita terus lepas dapat teknik, mai kat sini, real account terus. Sebab apa? Sebab satu tekanan. Ramai yang terlibat dengan trading ni, dia nak duit cepat. Sebab dia ingat dapat duit cepat. Saya sebenarnya tak berani nak introduce forex dekat kawan-kawan pun. Kalau dia orang tahu pun daripada tempat lain, baru dia pamai cari saya. Sebab saya takut disalahkan kalau mereka loss. Okay, tapi insyaAllah dengan guidance yang kita buat ni, syllabus yang kita buat, insyaAllah boleh singkatkan perjalanan tadi. Sebab benda ni saya dah study, sebab saya buat training need analysis, apa yang trader perlu. Okay, syllabus ni banyak kita cover dalam BBMA intensif. Saya bercakap di sini tak sampai sejam. BBMA intensif slot saya lebih kurang 1.5 hari untuk nak kupas benda ni secara detail. Okey, sebab memang tak cukup masa. Di 1.5 hari kita buat step by step setiap proses ni, supaya balik daripada kelas dia boleh apply balik SOP tadi tu, dan dia ada confident level yang tinggi. Sebab dia ada statistik, dia ada data. Kalau kita tahu kita dalam kita punya SOP tadi boleh bagi 75% accuracy, kita berani tak letak stop loss? Hari ni kita tak berani letak stop loss, sebab kalau loss kita tak tahu macam mana nak cover. Tapi seandainya kalau statistik kita dah tunjuk 75% kita punya winning percentage, maksudnya kalau daripada 4, berapa kita profit? 3 kali kan? Okey, kita loss sekali, betul tak? 75%. Katalah kita ambil risiko 2% per trade. So kita loss berapa? Kita loss 2%. Tapi yang kita profit, kalau kita ambil risk reward 1/2. Okey, 1/2. Kalau risiko 2%, reward berapa? 4%. So kalau kita untung, kita dapat 4%. So berapa total kita profit? 12. Okey, tolak dengan 2 kita dapat 10, betul tak? Kalau kita dapat setup probability tinggi, accuracy 75% dengan risk 2%, reward 4%, sebulan 4 kali trade pun kita boleh dapat 10%. Kalau kita nak 20%, kita kena trade 2 pair. Katakan ini 1 pair. Kalau kita trade 2 pair, kita dapat 20% tak? So berapa kali kita trade bulan tu untuk 2 pair?
8 kali kan. So secara purata setiap 2 hari mungkin kita trade sekali. Hari ni kita terkejar-kejar entry sebab apa? Kita ingat banyak kita trade, banyak kita dapat kan. Tapi sebenarnya lagi kerap kita trade, exposure risk kita lagi besar. Okay, exposure risk kita lagi besar. Sebab tu saya lebih suka saya trade kurang. Sebab apa? Risiko saya, exposure dia rendah. Okay, at this moment saya punya level emosi yang saya boleh terima setiap kali stop loss setakat 5,000 saja. Sekali stop loss. Lebih daripada 5,000 saya mental kacau. Okay, saya tak boleh lebih daripada itu. Itu level saya. Saya tahu kalau ada banyak mana capital sekalipun, kalau lebih memang tak boleh. So setakat tu. So di sini kita tengok, kita nak buat kerja 2 jam dapat gaji 8 jam ke nak buat kerja 8 jam dapat gaji 2 jam? Buat kerja 2 jam kan? Jadi adakah kita perlu trade tiap-tiap hari kalau kita tak ada kebarangkalian yang tinggi? Perlu tak perlu? Tak ada setup, tak payah masuk, betul tak? Jadi kalau nak identify satu entry seminggu untuk satu pair, boleh tak kita tunggu setup betul-betul kukuh? Boleh tak kita cari, develop satu sistem, satu trading plan yang betul-betul solid? Tak payah nak pergi trade di time frame yang kecil kalau kita tak confident. Bukan maksud saya kata scalper tak boleh survive, tak, jangan salah faham. Okay, scalper pun boleh survive, tapi sesuaikan dengan diri kita. Peringkat awal, kalau kita ni masih tak konsisten, tumpu kepada time frame yang lebih besar dulu. Okay, so kalau kita sebulan 4 kali trade, ambil candle arah kukuh, sebenarnya boleh kata tiap-tiap hari ada re-entry. Okay, tiap-tiap hari ada re-entry. Itu setup-setup yang berkualiti. Tapi kalau gamak susah sangat, ambil setup CS arah yang kukuh yang berlaku pertama kali tu, permulaan trend. Right lah trend tu. Okay, so faham tak di sini? Kita tak perlu trade tiap-tiap hari. Kita cuma trade setup yang kita faham dan probability tinggi. Sebab tak ada setup yang akan bagi you 100%. You akan jumpa yang fail. Confirm. Saya berani confirm. Saya berani confirm tak ada setup 100% dalam BBMA ni yang profit. Akan ada yang jumpa SL. So, risk kita kena ada. Risk management. Okay. Saya tak sempat nak cover semua ni. Okay, ini salah satu trade yang terbaru. Gelap sangat. Okay, dah 640 pip GBP USD running since the day one kita hold position ni about 3 weeks ago. Okay, kalau saya intraday trader, satu hari lebih kurang 50 pip saya ambil. Okay, kalau saya nak dapat 600 pip, berapa kali saya perlu trade? 12 kali kan? Maksudnya saya kena trade 12 kali untuk dapat satu rally macam ni. So kalau saya expose risk 2% per trade, 24 kali 2, 12 kali 2, 24% kan? Itu exposure risk. Tapi kerana saya lock position satu post, that means hanya 2% sahaja yang saya risk per trade tadi. Okay, saya dapat 600 pip. Tapi saya memang jenis tak tambah in between. Sebab saya nak trade dengan relax. Once saya dah risk free, saya nak relax, saya tengok pair lain. Ada banyak opportunity di banyak pair. Saya monitor 8 pair. Tapi kalau ada pair-pair favorite saya akan trade pair favorite saya. Daripada 8 tu 2. Selalunya 2 ni pun tak larat nak makan dah. Hari-hari ada setup. Okay,
So untuk satu nisbah 2 bukan satu yang mustahil. Okey. Kalau stop loss kita, katalah stop loss kita 25 pips. TP kita berapa? 50 kan? So 50. Satu hari movement pair berapa pips? Average daily range 80 hingga 150 kan? Kebanyakan pair lah. Betul tak? So kalau 50 achievable tak? Kita nak ambil benda yang logical thinking. 50 daripada 80 hingga 150, kita nak ambil sikit ni. Boleh capai kan? So that's why kita kena define kita ni intraday trader ataupun swing trader. Position yang sama sebenarnya tadi tu untuk GBP USD 3 minggu lepas saya entry bersama dengan intraday. Tapi intraday sekali tu ialah sebab saya tak ada peluang kedua. Dah tak bertukar trend. Tapi saya ride on the rally equal to 12 kali kalau saya nak entry intraday. Okay, ini kita masuk dalam trade management sebenarnya dalam under kita punya syllabus tadi. Macam mana kita nak ride rally tanpa risiko yang besar. Okay, bukan maksud saya tak boleh tambah in between. Adakah kita pasti bahawa setiap entry kita tadi tu akan berlaku rally yang panjang? Pernah tak kita tengah rally tambah order, contoh kita sell, dia turun kita sell, lepas tu kita tambah sell lagi, tiba-tiba price patah balik. Instead of profit, kita dah jadi negatif dan kita sayang nak cut loss, dah MC account. Biasa tak? Biasa kan? So kita nak tunjuk cara yang selamat untuk nak layan rally. Okay? Tapi kita achieve apa yang kita perlu at the end of the day. Okay, kita bercakap tentang 20% of certain amount. Bukan saya bercakap tentang 20% of $100. Okay, kalau nak buat 20% of $100, saya rasa semua orang boleh buat. Kebanyakan orang boleh buat senyum sampai telinga. Betul tak? $20 daripada $100 sebulan. Ramai boleh buat. Tapi kita nak tunjuk macam mana bigger amount kita boleh maintain the same performance. Itu yang kita bagi pendedahan. Saya buat mistake yang sama, day in day out dulu. Itu yang saya tulis balik, saya lengkapkan dalam satu bentuk modul untuk dikongsi bersama. Okay, Abang Omar dah bagi teknik yang cantik tadi. Saya cuma nak melengkapkan bahagian-bahagian yang tertinggal tadi. Masak pun kalau kita bubuh bahan yang tak sedap kan? Tak bubuh garam tak sedap. Bubuh garam terlebih tak boleh makan juga. Trading pun sama. Macam perang tadi lah, kalau takat pandai menembak tapi tak ada fitness, tak ada strategi, tak ada risik, kita tak boleh nak conquer the whole game. Trading pun sama. Dalam kita buy ada orang sell. Okay, pegang kepada satu-satu trend. Kita main bola pun kalau kita bawa nak bubuh gol di sana, ada tak bawa bola separuh jalan, okay, defend pertahanan lawan sekat kita patah balik bubuh gol sendiri, ada tak? Ada yang main bola buat macam tu tak? Tak ada kan? So maksudnya kita kena confident dengan kita punya trend. Kita attack tempat yang sama selagi trend tak berubah. Tapi kita kena faham, kita duduk dalam game bola ke atau game pingpong? Kalau game bola 45 minit kan, baru kita bertukar kita punya side. Betul tak? Tapi kalau pingpong ikut point, betul tak? Badminton pun sama. So kita kena faham game mana kita duduk. Maksudnya tadi time frame mana kita trade. Trader jenis mana kita ni? Scalper ke? Intraday ke? Atau swing? Cari, kalau tidak lagi bila berbincang, scalper berbincang dengan orang swing, jenuh berbalah. Kan? Kita pula tengah floating, kita nak swing tengah floating, lepas tu pergi tengok signal orang yang scalper, kita cut kita punya position. Dia nak ambil mungkin 10 pip, kita nak ambil 100-200 pip.
Jadi kita tak boleh nak berbincang dengan orang yang different trading method. Tak salah pun dia nak ambil buy, kita nak ambil sell. Yang penting kita tahu kita nak exit tu bila, dalam profit. Okay, so benda ni banyak kalau kita nak cover. Skip Okey, saya nak sentuh sikit tentang ni sebab risk management penting. Risk management penting sebab kita kena tahu macam mana nak calculate lot. Okey, ramai yang masuk lot dulu, masuk post dulu dengan certain number of lot. Lepas tu baru dia tengok dia nak letak stop loss kat mana. Sebenarnya kita kena calculate dulu kita punya jarak SL tadi. Baru kita divide dengan ambil risk kita tadi, divide dengan jarak SL, baru kita dapat lot yang sepatutnya kita masuk. Sebab apa? Kalau kita tak buat calculation dulu, contohlah kita nak risikokan $20 daripada 1000, maksudnya 2%. Okay? Terus masuk lot $1. So, stop loss kita adalah 20 pip kan? Okay, kalau you buy, okay? Lepas tu, masuk $1, so stop loss 20 pip. Tapi katakan 20 pip stop loss tadi, ini support, ini stop loss. Boleh hit tak? Itu yang terjadi. Kena stop loss dulu, lepas tu naik ke atas kan? Sama juga sell. Sell, maka stop loss tu baru jalan. Sakit hati tak? Lepas tu mula nak bayar rendam. Masalah dia letak stop loss di tempat yang tak sepatutnya. Okey? Jadi sepatutnya tadi dia identify dulu macam mana, apa point yang dia nak guna sebagai stop loss ni. Saya menggunakan MA10, tapi saya bagi allowance. So, kita tahu dalam keadaan trend down, kita entry di MA5, betul tak? Lepas tu MA10 kalau ada lagi kita tambah entry yang Mama cakap tadi kan? Tapi kalau lebih, itu stop loss kita. Maksudnya tadi, kalau 20 pip, kalau kita entry tadi, pastikan jarak entry dengan stop loss dulu. Dapat jarak ni, baru kita divide dengan risk kita tadi. Kita dapat appropriate lot. Mungkin instead of masuk $1, stop loss duduk bawah support ni, yang mana chances ada tinggi untuk nak hit dan dia turun balik. Okey, might as well kita letak stop loss di sini kan. So jarak tadi mungkin 40 pip. So lot kita sepatutnya 50 sen saja. Tapi dah masuk $1, dia letak 20 pip lah. Itu yang duk jadi masalah. So penting stop loss. Kalau tak mau bos stop loss pun kamu kena tahu bila nak cut loss. Tapi wajib kena identify point of stop loss. Okay, point of stop loss penting. Tu saya kata tadi macam main bola 45 minit tukar pingpong. So dalam trading kita, SOP kita kena identify yang ni. Sebab tak ada lagi setup yang saya jumpa 100%. Akan ada kena stop loss. Tapi kalau ada sahabat-sahabat yang jumpa setup yang memang tak pernah fail, jangan lupa PM saya lah. Saya pun nak juga. Okay, masa saya pun memang tak cukup. Okay, saya banyak berkongsi di saya punya FB wall tentang psikologi trading. Saya tak berkongsi tentang teknik sebab teknik ni dah terlalu banyak orang kongsi. Saya banyak berkongsi tentang psikologi trading dan yang lain-lain. Boleh tengok dekat saya punya FB nanti. Okay, ada artikel-artikel yang saya tulis untuk rujukan kawan-kawan. Semua tu mistake yang saya buat sebelum ni yang boleh dijadikan panduan supaya tak melakukan kesilapan yang sama. Sebab tujuan saya berada di sini hari ni sebab saya tak nak kawan-kawan buat mistake yang sama. Saya sebenarnya dah silent sebelum ni. Okey, saya dah silent daripada tahun 2014. Sampailah diminta oleh Abah Omar sebab saya berhutang sesuatu dengan Abah Omar lah. Okey, sebab dia ajar saya, boleh kata dia tak pernah jemu untuk layan saya dalam apa-apa bab BMA ni. Itu memang tak ada satu platform untuk nak belajar benda ni secara proper.
Hari ni kita tengok kelas pun dah banyak dalam forex ni, selain daripada BBMA pun. Dan alhamdulillah BBMA pun hari ni ada sistem yang lebih tersusun, kelas yang lebih tersusun, dan kita ada silibus yang kita dah develop khas untuk kita nak konsisten dalam trading. Okey. Jadi perjalanan kami tu, perjalanan saya sendiri tu memang panjang, tapi saya cuba pendekkan dalam satu modul yang insya-Allah kalau kita follow, tapi still perlukan masa lah. Dia tak boleh nak keluar terus boleh trade. Okay, at least a few month lah. Kena buat a few things dulu. Okay, sebelum nak capai konsistensi tadi. Jadi saya harap mungkin kita ada peluang untuk berjumpa lagi di masa-masa akan datang. Okay, jadi untuk nak dapat tip-tip apa, boleh pergi ke saya punya FB wall untuk nak refer apa-apa tips yang saya boleh berkongsi supaya tak buat the same mistake in future lah. Banyak saya guna analogi lah, saya tak straightforward supaya lebih faham. So, banyak analogi, dan di situ kamu boleh dapat lah risk management, calculation apa semua, even calculator dalam bentuk Excel apa semua pun saya provide untuk kemudahan traders. Okay, so feel free to okay, FP saya E-1 Muhammad MRAR nah. Okay, Muhammad Rizwan Abdul Rahman E-1 MRAR. Okay, boleh tengok kat situ artikel-artikel, tapi in detail tentang ni sebab penulisan memang tak sama dengan penyampaian. Okay, saya tertinggal satu koma, orang baca dah faham lain. Saya bubuh koma, orang yang baca tu dia tak berhenti tang koma pun dia faham kot lain. Okay, jadi penyampaian dengan penulisan tak sama, tapi saya cuba sampaikan semaksimum yang mungkin di situ. Kalau boleh ambil. Okay, jadi saya rasa setakat tu dululah. Kalau ikut konten saya ada lebih kurang 50 slide, tapi memang masa tak cukup lah. Okay, sebab kita start tadi pun agak lewat, masa memang tak cukup. Saya berhenti takat ni dulu. Okay, insyaAllah kita berjumpa lagi di masa akan datang. Okay, dalam kelas-kelas saya akan datang insyaAllah. Jadi kalau ada salah dan silap, saya mohon ampun dan maaf. Dan apa yang saya cakap tadi sebenarnya pengalaman saya sendiri, bukan saya kata dekat siapa-siapa dekat sini lah. Okey, itu pengalaman yang saya lalui. Okey, setakat ni saja perkongsian saya. Okey, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Saya dah beri tepuk tangan yang kedua pada